Tahu mana apa? Dan tentu sengoti Tuhan itu satu dikatakan wahdani. Oh, saya muka surat belah. Hak ni ya. Dia tak sama muka surat ni kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala. Dan tentu sengoti, tentu sungguh Tuhan itu yang satu. Ada yang satu kan? Itu satu. Tuhan itu satu, tak ada yang lah. Tak apalah. Tuhan itu satu. Ini bersifat dengan satu lah. Dikatakan wahdaniyah. Dikatakan satu tu wahdaniyah. Jadi dia dulu, Tok Guru dulu dia selalu dia terjemah asa. Dia tak terjemah satu. Tak apa juga satu pun. Cuma apa? Bila kata satu ni, dia ada sebelum dia kosong. Lepas dia dua. Hak tu. Sebab tu Tok Guru dulu ni depa jaga ni, depa tak mahu terjemah satu, dia terjemah asa terus. Tak ada nak bincang belum selepas tak ada. Jadi satu. Apalah nak ambil wahdaniyah tu, kita kena i'tiqad lah. Tuhan ni bersifat dengan wahdaniyah, asa. Satu. Maka zat dia pun satu. Jadi bila kata satu ni, satu pada tiga. Tiga perkara lah. Yang pertama dia zat, yang kedua dia sifat, yang ketiga dia af'al. Zat, sifat dengan af'al. Dia kata satu, dia pecah tu lah. Zat, sifat dengan af'al. Perbuatan. Ya, perbuatan. Bila kata asa, pecah tiga tu. Zat, sifat, sifat makni dia tu. Lepas tu af'al. Perbuatan dia. Ni nak hurai dulu satu pada zat. Maka zat Tuhan tu pun satu. Apa maksud satu pada zat tu? Bukan ni tang ni yang panggil makna bagi satu pada zat tu. Bukan bangsa benda yang dapat dibahagi. Bukan bangsa benda yang dapat dibahagi. Bukan jenis boleh bahagi. Yang dapat, yang boleh dibahagi. Bukan benda yang dapat boleh bahagi. Bahagi itu sama ada kerak atau belah ataupun pisik lah, ketam orang ni. Dia bukan jenis boleh bahagi. Kalau pen ni dia zat dia ni boleh tak nak bahagi? Boleh. Lah kita tak bahagi lagi dah, tapi nak kerak boleh tak? Boleh nak kerak. Zat Tuhan dia bukan jenis macam tu. Bukan jenis boleh bahagi macam tu. Jika benda semacam ini, jika benda semacam ini tu maksudnya benda yang dapat dibahagi tu. Benda yang semacam ini ni, kalau benda macam ni dinamakan kam muttasil. Kam muttasil. Dia nama dia kam muttasil. Kam ni bilangan, muttasil yang berhubung.
Nah, bilangan yang berhubung. Kam muttasil pada zat. Nah, pada zat berhubung, bilangan yang berhubung pada zat. Jangan lupalah muttasil, kam muttasil. Jadi kita dapatlah makna yang kata asal pada zat pula. Nah, dia bukan kam muttasil, bukan kam muttasil, bukan bilangan yang berhubung. Jadi kalau benda tu boleh bahagi, maksud dia benda tu bilangan yang berhubung. Pen ni boleh kerak. Nak kerak apa? 2. Kalau nak kerak 2, boleh kira 1, 2. Boleh kira 1, 2 tu bilang lah tu. Bilang lah. Zat Tuhan kalau boleh bahagi tu boleh kira. Bila boleh kira bukan 1. 1 dia tak boleh kira. Tengok. Ni kita bahas satu Tuhan ni, Allah. Halusi sungguh ulama kita bahas. Tiba-tiba pok tubuh kita syirik. Siapa yang syirik ni? Game Panadol ni. Nah, game Panadol daripada nama baru. Game Panadol pening nak pok ni. Habis hang tu. Maka tentu Tuhan bukan begitu. Nah, bukan begitu, bukan kam muttasil lah. Nah, tentu Tuhan tu bukan kam muttasil, bilangan yang berhubung. Bukan itu. Ni makna yang kedua pula. Makna yang kedua bagi satu pada zat. Mana? Dan bukan pula ni bukan juga ada Tuhan satu lagi menjadi 2 dengan Tuhan kita. Nah, bukan ada Tuhan hak satu lagi jadi 2 dengan Tuhan kita. Bukan. Ada Tuhan hak lain pula sama dengan Tuhan kita jadi 2. Lepas tu dia kata jika begitu, jika ada Tuhan satu lagi tu, jika begitu, jika ada Tuhan satu lagi menjadi 2 dengan Tuhan kita tu, tanda tu lah, garis-garis gitu lah. Jika begitu dikatakan kam munfasil, bilangan yang bercerai. Bilang juga tapi bercerai. Boleh nampak tak kam munfasil dengan kam muttasil ni? Nak bilangan yang bercerai. Nak Allah tu Tuhan dah satu, tiba-tiba ada Tuhan satu lagi pula. 2 bilangan yang bercerai. Ni kam munfasil macam ni. Nak bilangan yang bercerai. Ni pen 1, hak ni pun pen juga. 2 pen. 1, 2. 1, 2 ni bilangan. 1, 2 bilangan ni. Tapi bilangan ni bercerai. Kalau hak ni bilangan tak bilangan juga, tapi bilangan yang berhubung bagi. Kita ni bilangan ke satu? Bilangan juga. Bilangan yang berhubung. Bukan 1. 1 tu kalau tilik tak bercerai. Tapi kalau tilik hak jenis berhubung ni boleh duk bahagi, kalau tu kita bilang juga bilangan. Tangan kita boleh bahagi tak? Bagi. Kalau tu boleh bilang. Nak bagi apa? Bagi 2, boleh bilang 1, 2. Kalau bagi 3, 1, 2, 3. Boleh tak? Ni Tuhan, tak ada Tuhan hak lain satu lagi. Kalau ada satu lagi Tuhan lain, tu nama dia kam munfasil. Jadi kita dapatlah makna asal pada zat juga. Nah, bukan kam munfasil. Nah, bukan kam munfasil. Tu nak dia pecah. Ni dah pecah banyak kam ni. Nah, dia bukan ternafi semua tu. Tak ada bilangan macam tu tak ada. Nak bincang panjang lagi boleh.
Nah, kam mutasil tu pula hak tu nama dia jisim lah. Kalau ulama makulat dia pecah pula. Dia bahas kok khat sutuh, lepas tu jisim. Khat ni satu garisan hak boleh kerak. Benda tu kalau dia jenis boleh kerak saja, nak belah tak boleh kerak. Hak tu nama dia khat. Dia ulama makulat dia bahas tu. Kita ni dia asal dah boleh satu titik noktah. Lepas tu bila titik dia berhubung. Wah. Nah, berhubung macam ni. Dia asal titik ni, asal titik. Nah, tapi dia berhubung panjang ni, hak ni orang panggil khat. Nah, khat. Waktu ni nama dia khat. Khat ni satu garisan. Satu garisan ni boleh kerak. Boleh lah nak kerak. Berapa nak kerak boleh lah. Cuma nak belah tak boleh sebab dia hanya ada panjang. Nah. Tapi bila garisan ni pula berhubung, mai garisan lain berhubung, dia akan jadi sutuh, sathun, sutuh. Ni waktu ni sutuh ni orang panggil permukaan. Bila panjang tu dia berhubung, dia permukaan, kita boleh belah. Boleh kira. Belah boleh lah. Lepas tu kalau hak jenis permukaan ni pula dia demai lagi permukaan lain bawah ni. Bawah dia kan. Demai pula permukaan lain jadi tebal. Hak ni barulah nama dia jisim. Ni nampak lah. Jisim ni dia boleh nak kerak, boleh nak belah, boleh sebab dia ada lebar, dan dia nak ketam, kita nak rinci, nak ketam. Saya kata ketam lah. Nak ketam pun boleh. Pasal apa? Pasal dia ada tebal. Kalau khat dia boleh kerak aja. Kalau sathun dia boleh belah dengan kerak. Kalau jisim dia boleh tiga-tiga tu. Baru nama jisim. Tu kalau dari sudut ulama makulat dia bahas kot tu lah. Kita kena mengaji makulat. Apa ni ya? Oh, tak apa. Kalau jahar tu boleh panggil satu tak? Jahar dia sama anjirim. Sama. Sama anjirim. Jahar dengan jirim sama. Dia kira benda ambil ruang jahar. Kat tu. Benda ambil ruang tu nama dia jirim lah. Dia tak kira boleh kerak tak boleh kerak ke apa. Dia tak kira. Jadi Tuhan macam ni lah. Bukan. Hak ni semua makhluk ni. Kita bincang makhluk lah. Tuhan bukan macam ni. Kalau macam ni bukan satu Tuhan. Masih lagi boleh bilang. Boleh bilang lagi Tuhan. Kot tu. Lagi dia kata lagi. Tak mana? Dikatakan kam munfasil pada zat. Maka bukan juga. Ni bukan juga ni. Bukan zat Tuhan kam munfasil. Bukan zat tu kam munfasil, bukan zat kam munfasil, bukan zat Tuhan tu kam munfasil, bukan bilangan yang bercerai pun tak. Dia nak tahu kata benda tu berbilang bila dia ni kena kapit. Dia pengiraan nombor, dia kira dari 1, 2, 3, 4, 5. Dia kira gitu nombor. Kosong ni, kosong tu bukan nombor apa pun. Kosong tu tak ada apa. Tak boleh kira tu. Satu ni pasal apa dia tak nama bilang sebab dia tak ada kapit dia. Tak ada anak kapit dia. 2 ni nama bilang sebab apa? Sebab 1 dengan 3 ni duk kapit dia. Yang mana 1 dengan 3 ni
Nah, bila kita tambah 2 ni, kita akan dapat 4. Lepas tu bila kita bahagi dengan 2, kita akan dapat jumlah dia balik. Nah, tu dah kapit dah. Nah, bahagi dengan 2, 1/3 4 bahagi 2, 2. Macam tu juga 4 ni. Nah, 3 campur dengan 5 dapat 8, bahagi dengan 2, jadi dapatlah jumlah 4 ni. Semua ada kapit. Nah, yang tak ada kapit betul satu tu. Ni alasan lah pasal apa ulama kata pasal apa satu tu tak berbilang. Dia ada bincang tak pasal apa satu tak berbilang. Sebab hak lain kira berbilang. Tu. Kapit, lepas tu kapit dia ada kapit jauh, kapit dekat. Macam apa? 3 ni. 3 ni kapit dekat dia 2 dengan 4. Nah, hak kapit jauh dia 1 dengan 5. 3 aku tu. Nah. Nah, ada bincang tu. Kena ngaji makulat. Baru kemah tauhid. Tu pun rupanya. Kita dah khatam dengan tu kita tak jawi lah. Tak ni juga kawan ni juga sekarang. Syekh Abdul Qadir. Tak jawi tak apa. Tauhid ni padan lah, tak jawi tak apa. Tanya Tok Guru pun banyak dia kata kena mengaji kita jawi banyak tauhid. Sebab lagi pula nak halusi tauhid memang kita jawi kena banyak lah. Sebab dari sudut terjemahan kita Arab tak nafikan lah, memang kemah lah. Tapi masalah bila kita tak lalu kita jawi, nak terjemah kita Arab tu tak boleh buat kelak makna yang tepat. Nah, terjemahan hak tepat tu tak boleh kelak. Tengok Ustaz Muhaddir pun dia lalu kot kitab jawi. Sebab tu dia kelak terjemahan kitab dia tu sedap kan. Dia kelak terjemahan tu kena dengan kitab jawi dulu. Sedap aku. Kalau tak lalu tu terjemah tu boleh baca. Dia tak sedap. Kita pula anak kena tanggung banyak benda. Sebab mereka tak lalu. Mereka semangat terjemah kitab. Habis. Bukan pula ada Tuhan satu lagi. Habis hang tu. Dan sifat-sifat dia. Ni patah pula. Kan tadi satu, dia ada satu pada sifat. Dan sifat-sifat dia Tuhan pun satu juga. Satu juga sifat Tuhan pun. Lagu mana? Bukan kita duk bilang tu mengaji sifat 20 lah. Tengok dulu. Tak. Hak satu tu macam mana maksud dia? Jadi hak bila kata sifat kat sini bincang sifat yang ada saja, sifat makni saja. Sifat yang ada. Mana sifat yang ada? Qudrah, iradah, ilmu, hayyah, sama', basar, kalam. Tu lah. Sifat-sifat ni kena kepada sifat yang ada. Ataupun wujud, qidam, baqa', tu orang panggil sifat sungguh. Benda sungguh kita tak terfikir kata nak berbilang. Hak duk terfikir nak berbilang benda hak duk ada ni. Nampak? Faham tak? Sifat makni je. Sebab sifat makni tu yang ada. Qudrah, iradah, ilmu, hayyah, sama', basar, kalam tu. Adapun sifat yang bangsa sungguh, kita tak terlintas dah nak fikir kata dia tu berbilang, sebab dia tu sendiri tak ada dah, dia cuma sungguh saja nak bilang. Lagu mana sungguh? Dia tu sendiri sungguh dah. Tu. Pen ni ada tak? Ada. Ada dia tu ada tak? Ada dia tu ada tak? Ada tu tak ada. Tak ada tu. Yang ada apa dia? Pen lah. Pen ni ada. Ada dia tak ada. Tanya betul ada tu. Sebab kita tengok pen, tunjuk pen, bukan tunjuk ada. Bukan tengok ada. Tengok pen. Jadi ada tu sungguh. Sebab kita boleh kesan dengan cendera tu baru kata ada. Kita boleh kesan pen tu bukan boleh kesan ada. Lepas tu
Dah ada tu pasal sungguh. Duk terfikir kan ada tu ada berapa? Tak terfikir dah pasal sungguh. Benda sungguh nak fikir dah ada berapa? Fikir dah. Kalau zat ni, zat pen ni, terfikir juga berapa zat dia tu. Nak, pen tu. Nak, ada berapa tu pun tanya zat pen tu, bukan tanya ada dia tu ada berapa. Tak tanya tu. Nak, sebab zat pen ni ada. Zat pen ni ada, hak tu kita akan terfikir kata, oh, boleh jadi berbilang. Tu. Nak. Jadi macam tu lah, sifat kat sini kena pula sifat makni. Tu cara nak laju. Cara laju jadi lambat juga. Nak cerita dia lambat dan sifat-sifat dia pun satu juga, yakni tafsir sifat dia tu satu tu, sifat-sifat dia pun satu tu mana? Satu-satu sekarang. Satu-satu sekarang. Situ sekarang sama. Sekarang sejenis. Nak sekarang. Saya dengar orang tani cakap sekarang, tak dengar? Satu-satu sekarang. Nah, sekarang sejenis. Satu-satu sejenis. Kita buat contoh lagi. Buat contoh tu, seperti kudrah ada satu dan iradah ada satu ila akhirih. Buat tu. Buat contoh tu lah. Kita buat contoh ni. Satu-satu sekara tu. Seperti kudrah ada satu dan iradah ada satu ila akhirih. Buh lagi lah. Ilmu, hayya, sama, basar, kalam, semua buh lagi. Nampak lah. Sifat dia ada satu juga. Sifat dia pun satu. Satu. Yang ada makni juga, makni yang tujuh. Tu kata satu jenis. Satu jenis. Maksudnya kudrah jenis lain. Satu. Iradah jenis lain pula. Iradah dengan kudrah tu bukan jenis sama. Gitu. Satu jenis sekarang. Bukan nak pecah ma'ani tu. Ma'ani tu pembahagian je. Pembahagian. Tapi nak buat kudrah ada satu. Dia tak ada dua kudrah dekat zat dia. Iradah tak ada dua iradah kat zat. Ada satu gitu lah. Gitu. Boleh faham lah. Satu-satu sekarang. Dan jika sifat-sifat dia di Allah itu dua-dua sekarang. Sifat-sifat dia itu dua-dua sekarang pada dia. Hal keadaan sifat tu ada pada dia, buat itulah. Hal keadaan sifat itu ada pada dia. Takluk mahzuh jadi hal bagi sifat. Hal keadaan sifat tu ada pada dia, pada Allah tu lah. Hal keadaan sifat itu ada pada dia. Dinamakan, jawab bagi jika tu, saya dinamakan kam muttasil. Nama dia kam muttasil pada sifat, bilangan yang berhubung pada sifat. Ada dua kudrah, dua iradah, itu nama dia bilangan yang berhubung pada sifat. Jadi kita dapatlah maksud satu juga pada sifat. Satu juga pada sifat ni, dia nak nafi juga apa? Dia nak kata bukan kam muttasil. Dia bukan kam muttasil juga. Lagi dia kata lagi. Maka bukan begitu, habislah. Dan tidak ada sifat bagi yang lain. Ni makna yang kedua satu pada sifat ni.
Dan tidak ada sifat bagi yang lain serupa dengan sifat-sifat Tuhan. Tak ada sifat dekat hak lain. Yang lain tu yakni yang lain daripada Tuhan, buat itulah. Bagi yang lain ni yang lain daripada Tuhan lah, lain daripada Allah tu. Tak ada sifat bagi yang lain tu serupa dengan sifat-sifat Tuhan. Tak ada. Tak ada di yang lain tu kudrah sama dengan kudrah Tuhan. Iradah sama dengan iradah Tuhan. Hayah dia sama dengan hayah Tuhan. Tak ada. Tu pun tak ada juga. Kalau ada macam tu, nama dia apa dia? Jadi dia kata apa? Dan jika begitu, jika ada sifat bagi yang lain tu, begitu tanda ada sifat bagi yang lain serupa dengan sifat-sifat Tuhan tu. Kalaulah begitu, kalau macam tu, dinamakan kam munfasil pada sifat. Maka bukan jugalah, bukan sifat-sifat dia tu kam munfasil. Dia akan nama kam munfasil pada sifat. Jadi satu pada sifat juga ni bukan kam munfasil. Bukan kam munfasil. Kot tu. Pecah makna banyak. Asal ni tu yang panjang cerita tu. Ni kitab ni taklah panjang, tak panjang sangat kitab ni apa. Habis hang tu lagi dia kata lagi, dan perbuatan dia Tuhan tu pun satu juga. Ni satu pada perbuatan. Yakni juga tu apa maksud juga? Juga tu seperti zat dan sifat lah. Macam tu lah. Tu maksud juga. Satu juga. Apa juga? Macam dengan zat dengan sifat juga satu. Dia pun satu juga. Seperti zat dan sifat. Yakni dia nak tafsir ni, yakni daripada Tuhan belaka-laka beri ada makhluk ini. Beri ada makhluk ini. Beri ada makhluk ni, ni orang panggil perbuatan Tuhan ni. Beri ada makhluk tu. Tu nama dia perbuatan. Beri ada makhluk. Macam tu juga perbuatan makhluk. Bukan kata makhluk, perbuatan makhluk pun Tuhan buat belakang. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bukan kata buat makhluk, dengan perbuatan makhluk pun Tuhan buat. Dan juga beri tak ada, buat lagi jadi tak ada, bagi mati, sama lah. Dan jika ni royah pada kata daripada Tuhan belaka-laka tu. Daripada Tuhan belaka-laka tu. Dan jika makhluk ini banyak sekalipun, walaupun makhluk ni banyak, makhluk banyak tu pun semua tu daripada Allah. Jadi perbuatan dengan makna apa? Yang membuat, nak bincang hak buat tu, membuat tu, bukan nak membincang yang dibuat. Yang dibuat ni makhluk, yang dibuat tu banyak lah, yang membuat tu satu. Kat tu perbuatan dengan makna yang membuat, yang mengada, yang meniada, tu satu saja. Dia faham lah. Orang kata masdar dengan makna isim fa'il tu. Habis kat sini dia tak abad ternafi kam apa. Kat sini ni ternafi kam munfasil. Munfasil. Ternafi kam munfasil. Dia ada juga muttasil pun ada juga. Setengah hitak dia bincang juga dekat sini. Dia sama aja. Dia bukan kam. Kat ni munfasil lah. Kat sini ni tak ada dekat hak lain. Hak lain tu tak ada hak buat. Dia seorang yang buat. Dia ternafi hak lain tu munfasil lah, berpisah lah. Dia ada juga hak taswir masalah kam muttasil. Kam muttasil macam mana?
kam mutasil kan bilangan yang berhubung. Lagu mana kam mutasil ni? Kalau satu pada perbuatan ni maksudnya bukan bilangan yang berhubung. Maksudnya pada satu-satu makhluk tu ada dua yang buat. Dua hak buat dia. Hak tu kam mutasil, dua. Kita tak apa, dua orang buat. Seorang pegang belah ni gaji, seorang pegang belah ni gaji, duk cek, dua orang buat. Kita, Tuhan tak boleh macam tu. Tak ada dua orang yang buat pada satu-satu makhluk. Itu kam muttasil. Ni nak bincang kam munfasil tau ni. Habis hang tu. Percama ni dalil kita kata satu belaka itu. Satu belaka. Apa belaka? Zat, sifat, af'al. Tu satu belaka itu tu. Satu belaka itu tu zat, sifat, af'al. Percama ni dalil, bukti kata satu belaka itu dengan sebab kita fikir. Kata boleh kita fikir kata iaitu yang boleh lah. Sebab kita fikir kata yang boleh kita kata dan panggil Tuhan itu ialah zat yang mengadakan sekalian mungkin ataupun sekalian alam. Yang boleh duk panggil Tuhan tu adalah zat yang mengadakan sekalian alam dan juga meniadakan dia kan sekalian alam. Zat itulah dengan tidak sesat satu pun. Dengan tidak sesat satu pun. Nampak? Tulis hang tu sikit, sesat tu. Dengan tidak sesat satu pun, yakni tidak ada satu mungkin. Yakni tidak ada satu mungkin yang bukan ia mengada dan meniada. Yang bukan ia mengada dan meniada. Tu maksud dia tak sesat tu. Bukan sesat lawan petunjuk tu. Ingat tu. Yakni tidak ada satu mungkin yang bukan ia mengada. Yang bukan ia mengada dan meniada. Tak ada. Semua mungkin Tuhan buat belakang. Adakah mungkin hak jadi niri ke ataupun Tuhan lain buat? Tak ada. Dia semua buat. Adakah mungkin hak mati itu bukan Tuhan bagi mati? Mana ada? Semua dia mematikan. Semua dia meniadakan. Kalau begitu pada kata yang boleh kita kata tu, yang boleh kita kata dan panggil Tuhan tu ialah zat yang mengadakan sekalian alam dan sekalian mungkin tu. Kalau begitu, jika Tuhan itu dua, maka tentulah bukan jaksa-jaksa itu hak dia belaka-laka. Bukan jaksa-jaksa tu hak dia belaka-laka. Kesan-kesan lah, orang itulah, kesan-kesan. Jaksa-jaksa ni kesan-kesan tu. Kesan-kesan meniada mungkin tu bukan hak dia belaka. Ada hak lain juga dia buat. Kalau ada dua, ada hak lain untuk tukang buat lagi, bukan jaksa dia belaka. Demikianlah juga jika dua pada sifat dan perbuatan. Macam itulah kalau dua pada sifat dan perbuatan. Kalau ada dua sifat, bukan kudrah ni saja, ada kudrah satu lagi dia buat. Gitu. Dan juga perbuatan. Dan jika zat Tuhan itu bangsa boleh dibahagi, kalaulah boleh bahagi, sekurang-kurang boleh kerak lah. Kalau boleh bahagi, maka tentu dia Tuhan itu jisim namanya. Nama jisim dalam ulama usuluddin, jisim ni asal boleh bahagi jisim. Kalau makulat tadi dia kena terima tiga, kerak, belah dengan ketam, baru nama jisim. Kalau terima satu saja kerak, nama dia khot. Kalau terima dua saja kerak dengan belah, nama dia sutuh. Sutuh. Kalau terima tiga-tiga, berat, kerak sebab ada panjang, belah sebab ada lebar,
ketam sebab ada tebal. Kalau terima 3 tu baru boleh panggil jisim tu makulat. Tapi kat ni ulama tauhid ya, dia bahas tauhid lah. Dan jika zat Tuhan itu bangsa boleh dibahagi, maka tentu dia Tuhan itu jisim namanya. Maka tentu nak ke tempat kosong. Mesti nak ke tempat kosong. Sebab apa? Sebab jisim tu ialah jirim yang boleh bagi buat gitu. Kerana jisim itu ialah jirim yang boleh bahagi. Nak ke tempat kosong tu, ruang, tempat ni ruang lah, tempat sedia ruang kosong. Kerana jisim itu ialah jirim yang boleh bahagi. Maka tambah sikit, maka tiap-tiap jirim itu mesti mengambil ruang. Tiap-tiap jirim tu mesti ambil ruang. Ada jirim tak ambil ruang. Lepas tu akal kita fikir apa? Jirim ni bila kata jirim yang ada ni mesti dia ambil ruang. Kalau itu Tuhan ada, pasal apa kita tak boleh nak fikir? Lepas tu jadi Wahabi bodoh. Mula-mula dia fikir kau makhluk, tak dia bawa mai Tuhan jadi makhluk pula lah Tuhan pun. Pening. Gitu. Yang ambil ruang tu jirim, gitu. Macam tu lah, depa reka sendiri kaedah. Lepas tu depa hentam kita ada tak buat ni. Dah dia reka sendiri kaedah dia. Lepas tu dia kata kita tak kata benda tu. Dia yang kata, dia kata kita kata. Lah ni berkata-kata. Macam tu lah dia kata apa, Tok Guru duk ajak tiap-tiap yang ada itu mesti ada yang mengadakan. Lepas tu anak murid tanya, Tuhan ni ada, siapa yang mengadakan Tuhan? Tok Guru tak boleh jawab. Langsung dia yang reka nak jatuh kita. Kita tak kata tiap-tiap yang ada mesti ada yang mengadakan. Kita kata tiap-tiap yang baharu mesti ada yang mengadakan. Tiap-tiap yang baharu, faham? Bila kata tiap-tiap yang baharu, Tuhan tu baru lah. Tak baru. Kalau gitu tak ada yang mengadakan Tuhan. Yang hak nak mengadak, mesti kena ada yang mengadak ni yang baharu. Baharu. Mereka hentam kita pula dah. Senang banyak betul lah. Kita tak reka hak mereka tu viral. Viral. Maka tentu dia itu jisim namanya. Habis. Maka tentu nak ke tempat kosong. Maka telah terdahulu bohongnya. Telah terdahulu bohongnya. Bohong nak ke tempat kosong tu dah dahulu. Demikian juga kalau zat Tuhan itu sangat-sangat halus. Sangat-sangat halus. Demikian juga ni seperti itu jugalah. Seperti masalah jisim tu juga tu. Pada pihak bohong tu, kalau zat dia Allah itu sangat-sangat kalau zat dia Tuhan tu sangat-sangat halus. Sangat-sangat halus ni. Kita buh sikit, tambah sikit yang tu. Maka kita buat tu. Maka tentu dia itu jirim fardin. Jirim fardin ataupun jirim firik atau jauhar firik. Sama jirim firik ataupun jauhar firik. Buh sikit lagi, maka tentu nak ke tempat kosong. Sama. Maka tentu nak kepada tempat kosong. Maka tentu nak ke tempat kosong. Sama jirim juga. Kalau kecil pun jirim juga. Kecil sangat tak boleh bagi. Jirim pirik.
Jirim tak? Jirim yang tak boleh bahagi, tu orang panggil. Jirim juga. Jirim nak ke tempat. Oh, kecil pun tak, besar pun tak. Lepas tu lagu mana? Tak ada lagu. Tak ada lagu. Macam tu lah. Dia tanya juga. Dia tekan juga. Tuhan tak ada. Pasal apa tak ada pula kita kata ada. Nak kami pegang kata Tuhan ada. Nak kemah dah pegang kata Tuhan ada. Pandai-pandai pula duk tuduh kata kami kata Tuhan tak ada pula dah. Nak habis hang tu. Lepas tu dia kata apa? Kalau begitu kejaplah kita kata Tuhan itu satu. Nak kalau begitu kalau begitu ni, kalau mana? Kalau jika Tuhan itu dua, maka tentu bukan jaksa-jaksa itu hak dia belaka. Demikian juga dua pada sifat semua tu lah. Sampai habis ila akhirih itu. Kalau begitu, kalaulah Tuhan tu dua tu, kalau begitu, kejaklah, kemahlah dalam hati ni. Kejaklah dalam hati kita ni. Kemah dah dalam hati kita kata Tuhan itu satu. Maka kejap pula kata dia Tuhan itu tidak berbilang-bilang pada perkara yang tersebut itu. Yang tersebut itu yakni zat, sifat dan af'al. Zat, sifat dan af'al. Itu perkara yang tersebut. Jadi kejaklah kata Tuhan tu tak berbilang. Satu, Tuhan tu satu, kejak juga kata dia tak berbilang. Lazim pada kata satu. Lazim satu tak berbilang. Kat tu. Bila kejak apa malzum, satu tu jadi malzum. Bila kejak malzum, kejak juga lazim. Macam tu lah. Dalil bagi malzum tu juga dalil bagi lazim. Dan bukan salah satu ni bukan berbilang, dan bukan ni bukan berbilang, salah satu pun salah satu yakni daripada perkara yang tersebut. Dan salah satu pun yakni daripada perkara yang tersebut tu. Salah satu pun tak. Hak tadi tak berbilang semua. Lepas tu kalau berbilang pada sifat saja zat tak boleh ke? Tak boleh juga. Tak boleh juga. Salah satu pun tak boleh. Bukan kata kena tak berbilang semua, salah satu pun tak boleh. Salah satu pun tak boleh. Tu dia main jaga lagi. Wallahu alam. Maka cukuplah 6 sifat. Yang mula-mula itu dinamakan dia sifat nafsiyah. Wallahu alam. Anak dulu. Ya Allah. Ada apa? Tak ada apa anak. Aduh. Esok ada? Dah lah. Esok pergi matin balik Singapura ni. Esok ke 10 lebih boleh ya? Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la'asrina al-insana la yaqdiru illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin akhlaqana bil hilmi wa anshur alaina min khazani rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.